Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, memang susah nak faham benda ini. Sebab orang lain belajar 3 tahun, saudara akan belajar 30 minit aja benda ini. Yang saya nak bagi tahu apa dia, ini saya kena fikir-fikir ni semua ni. Dan yang muda ni pergi cari bahan-bahan ni dalam internet. Serentak dengan makmurnya Melaka, di Timur Tengah, di Eropah, berlaku apa bang? Berlaku perang salib. Perang salib ni apa? Bagi kita umat Islam, ada landas akidahnya dalam menceritakan perang salib ini. Tetapi secara umumnya, perang salib ini ialah merupakan perang antara kuasa rakyat marhain dengan kuasa penjajah penindas. Islam, saudara, dia tidak sebut Islam menguasai, Islam pergi menakluk. Tak. Islam bukan agama penakluk. Islam kalau datang, dia mendakwah dan memerdekakan. Carilah dalam lipatan sejarah mana pun yang dalam sejarah Islam kita ambil orang negara A pergi memerintah negara B. Tidak ada. Selain daripada anak pribumi daripada situlah yang akan jadi ketua setelah dia menerima Islam. Islam datang merdekakan. Islam agama marhain. Islam agama rakyat. Kuasa lagi satu yang melawan dalam perang salib apa dia? Kuasa penindas, kuasa penakluk, kuasa orang meniaga, kuasa korporat, kuasa kapitalis yang pergi menjajah, sedot hasil kekayaan bumi, tetapi selewengkan pemikiran-pemikiran orang supaya dia rasa selesa dengan kuasa penjajah tersebut. Ini pertembungan perang salib. Elemen pertembungan paling penting apa dia? Al-Aqsa. Ini saya kena faham background sebelum saya masuk isi penting. Di Al-Aqsa, saudara, apa maksud Al-Aqsa bagi kita? Al-Aqsa bagi kita ialah kiblat pertama umat Islam. Sebelum kita menghadap Mekah sebagai tempat perlambangan penyatuan kita, kita menghadap Al-Aqsa untuk kita bersolat, saudara. Al-Aqsa ialah kiblat kita, kiblat yang pertama. Malah sejarah sirah menandakan siapa kuasai Al-Aqsa akan kuasai dunia. Rom kontrol Al-Aqsa, Rom kawal dunia. Salahuddin Al-Ayyubi merdekakan Al-Aqsa, Islam kuasai dunia pada ketika itu. Sekarang ini Zionis laknatullah, Israel, Yahudi kuasai Al-Aqsa, maka Zionis menguasai dunia hari ini. Itu pertempuran penting. Kerana itu kita cerita soal Palestin. Palestin bukan kerana hanya sebuah negara dijajah. Banyak lagi negara yang ditindas, yang dijajah dengan pelbagai rupa. Tapi kenapa kita bincang Palestin? Kerana isu pentingnya ialah pembebasan Al-Aqsa wajib kita perjuangkan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Portugis datang ke Melaka 1511. Kerana apa? Kerana persoalannya Alfonso de Albuquerque, dia bawa sentimen perang salib, kebencian terhadap Islam. Pergilah Portugis, datanglah Belanda. Kenapa? Kerana persoalan kebencian terhadap Islam dan sentimen perang salib. Pergilah British, pergilah Belanda, datanglah British. Juga kerana kebencian, sentimen perang salib itu. Kerana itu sejarah mencatatkan, sejarah diselewengkan banyak, kalau tidak dicatatkan dengan betul. Saya bagi contoh segmentasi sejarah moden sedikit. Apa dia? Kita benci dengan cimpeng, malah orang meluap-luap sentimennya. Jangan bagi bulu cimpeng pun masuk ke Malaysia. Oh hebat, parah. Saya tak setuju daripada ideologi cimpeng, tetapi kita tidak boleh membenci manusia sebegitu rupa. Cimpeng adalah anak kelahiran Perak. Saudara-saudari mungkin tidak boleh menerima hakikat ini, tetapi oleh kerana kita benci dengan cimpeng, kita telah menaikkan seorang tokoh nama Henry Geni. Kita buat tugu Henry Geni, sekolah Henry Geni, jalan Henry Geni, padang Henry Geni, untuk menaikkan seorang Henry Geni demi menunjuk. Sebab Henry Geni ini cimpeng bunuh. Jadi nak tunjuk, buat tugu Henry Geni baru ni di mana? Bukit Fraser. Siapa Henry Geni? Pesuruh jaya tinggi British yang pertama di Malaysia. Siapa dia? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, lipatan sejarah harus dirungkaikan. Henry Geni pada tahun 1946 dan 1948 ialah merupakan ketua staf British
Ketika dia bertugas, dia ni Yahudi, kelahiran British. British pada ketika itu memainkan peranan seperti Amerika melindungi Israel sekarang ini. British pada ketika itu, Henry Geni beranak di British. Dia orang cerdik, dia Yahudi yang cerdik. Dia dihantar bertugas di Palestin. Dia tipu Syria, dia tipu Jordan, dia tipu Palestin. Dan akhirnya, dialah yang mengasaskan negara Israel Lanatullah. Satu dunia benci pada Henry Geni. Kena ingat, Israel bukan musuh orang Islam sahaja. Israel ramai yang bermusuh dengan dia, saudara. Venezuela, Bolivia, physically terrajang dan putuskan segala hubungan dengan Israel. Sebab apa? Kebencian, sentimen Zionis itu. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana dia cerdik dekat sana, akhirnya dia dinaikkan pangkat. Datang ke tanah ini untuk jadi pesuruh jaya tinggi British, menguasai tanah jajahan. Kenapa dia datang, saudara? Dia datang sebab apa? Dia datang sebab pada ketika itu, golongan-golongan nasionalis Melayu, API, AWAS, Mustamam sedang berjuang untuk merdeka. Golongan-golongan kiri seperti AMCJA dan Putra, Melayu, Cina, India bergabung, Ibrahim Yaakob. Siapa dia, saudara? Dia tuntut merdeka. Pejuang-pejuang agama daripada Gunung Semanggol bersatu, tuntutannya apa? Merdeka. Justru itu, kerana menjaga kepentingan perang salib, British tak nak terlepas negara ini begitu saja. Dia harus meninggalkan legasi menjaga kepentingan perang salib di negara ini. Justru itu, British kena bawa orang paling cerdik sekali datang untuk mematahkan sentimen kemerdekaan itu. Maka datanglah Henry Geni. Henry Geni dia datang, dia buat apa? Dia isytiharkan darurat. Dia yang memperkenalkan darurat. Dalam proses darurat, saudara, dia manipulate, dia pusingkan kepala otak kita. Dia bakar jabatan, dia tuduh orang ni buat. Dia bakar kampung, dia tuduh orang ni buat. Saudara, seperti mana yang berlaku sekarang, manipulasi media dan sebagainya. Masa dulu tak ada internet, lagi senang nak kena tipu. Sampaikan orang Melayu boleh percaya apa? Ustaz Abu Bakar Bakir komunis. Kita percaya pada masa itu. Kita percaya. Jadi bila ni semua kena haram, ni semua kena tangkap, kita reda. Sebab apa? Kita diselewengkan kepala otak kita. Hebatnya Yahudi ni bekerja sekarang. Kerana itu kebencian terhadap pengasas negara Israel ni memuncak. Akhirnya, saudara, ramai orang berebut nak bunuh dia. Cuma rezeki Chimpeng lebih baik. Chimpeng ambush dia, saudara, di mana? Di Bukit Fraser. Chimpeng tunggu. Dalam pasukan itu juga, saudara, ada teman-teman daripada orang Islam. Tunggu nak tembak. Akhirnya, saudara, dia mati di kaki Bukit Fraser. Tapi kematian dia adakah seperti mana Memali diserang, yang mati habis semua orang, yang hancur dada Al-Syahid Ustaz Ibrahim Libya? Tak. Dia cuma mati dengan beberapa tembakan yang tepat, dia mati. Dalam kereta dia ada siapa? Bini dia. Dalam kereta dia ada siapa? Dalam kereta dia, saudara, ada stewardess dia. Stewardess dia mati tak? Stewardess dia tak mati. Bini dia mati tak? Bini dia tak mati. Malah driver dia, Constable Madin pun tak mati. Constable Madin pun tak mati, saudara. Dan akhirnya kita mengagungkan. Sepatutnya, saudara, kita bangga kerana pengasas negara Israel Lanatullah tumpah darah dia di sini. Bukan tiap-tiap tahun. Baru ini pasal isu Chimpeng 2-3 tahun lepas, panggil askar, panggil tentera, buat tugu tabik dekat kaki Bukit Fraser. Ini apa? Sepatutnya kita buat acara kencing di kuburnya ramai-ramai. Kerana ini Lanatullah, saudara. Melaya memang tanah air betul lah. Dan Angka masih ingin kembali ke Melaya, ke Malaysia. Ya. Saya tanya sekali lah, kenapa Angka masih ingin kembali ke Malaysia? Ini tempat
tumpah darah saya. Itu saya dilahir di situ dan dipelihara di situ menjadi besar. Bagaimanapun saya bukan orang Melayu. Ini siapa pun tak boleh lakukan. Dia perasaan Uncle, kerajaan tak bagi Uncle pulang. Ini soal kerajaan. Ya. Saya kira lambat laun lah sekatan ini akan di how to say break lah. Dalam Mobile The Star, beberapa bulan lepas Uncle cakap Uncle akan kembali pulang ke Melaya sama ada hidup atau mati. Uncle cakap begitu. Saya cakap begitu. Tapi kerajaan pemerintah mau kata mau, saya pun tak tahu. Saya memang begitu belajar. Kalau ada perang, saya memang nak mati-matian. Jalan kaki pulang untuk semua. Kecuali ditahan di situ, di sempadan. Uncle memang ada cakap Uncle mahu di bumi di Melaya. Ya. Ini satu angan-angan saya. Entah pemerintah bagaimana bersikap, saya tak tahu. Kalau mereka tak setuju saya pulang mati di situ, saya kira kurang masuk akal lah. Saya orang lahir di situ, saya nak balik mati tanam di situ. Kenapa saya tak boleh? Saya tak ada hak. Itu satu hal simple saja. Dah sepanjang perjuangan Uncle dari dulu sampai sekarang ya, Uncle ada apa-apa regrets? Saya langsung tak regret apa. Cuma saya regret kerajaan hingga sekarang ini masih tak izinkan saya pulang. Rusia ni dia blok komunis.
Sebab tu antara yang menyatakan hasrat untuk bantu Rusia juga ialah China, Korea Utara, Vietnam juga ada menyatakan hasrat. Semua ni daripada blok komunis. Dan Syria blok sosialis, Syria ni negara sosialis. Jadi sosialis dengan komunis ni daripada blok yang sama. Jadi mereka satu blok lah. Yang keduanya, Rusia juga ada kepentingan ekonomi. Kemudian dia kata Rusia ni, baik tak baik Rusia ni sebab ada satu hadis yang cerita tentang nanti tentera Rom akan bersama dengan tentera Islam. Jadi dia kata Rom ni Rusia. Siapa cakap kat engkau? Para ulama tak berani untuk klasifikasikan Rom ni adalah Rusia. Ada sebahagian yang cuba andaikan bahawa yang tu adalah NATO. Tak berani nak klasifikasikan. Kenapa ulama tak berani nak klasifikasikan bahawa Rom tu adalah Rusia? Kerana kalau klasifikasikan, sedangkan Nabi tak sebut dengan jelas. Hadis ni Nabi tak sebut dengan jelas. Tuan-tuan, kalau kita klasifikasikan juga, apabila Rusia bunuh umat Islam, mereka tetap kata Rusia betul kerana inilah Rom yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Ini masalah. Ini yang berlaku ni. Walaupun Rusia bunuh umat Islam, mereka tetap pegang inilah Rom yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Sedangkan tuan-tuan, Rusia, tuan-tuan, dengan jelas membunuh umat Islam. Kalau di sisi orang Islam sendiri, Allah tahu may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan siapa membunuh orang beriman secara sengaja, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau Rusia bunuh orang beriman, kita pula support dia, mana kedudukan kita? Mana kedudukan kita? Tak payahlah berteori sangat. Rom ni Rusia. Realitinya apa sekarang? Engkau teori Rom ni Rusia, realitinya apa? Rusia bunuh umat Islam. Itu realitinya. Duk main teori. Pelik betul lah kita ni. Kemudian bila kita kata macam tu, kita tak setuju dengan Rusia, dia tanilah kan, ni mesti sokong Amerika. Dia kalih kat kita sokong Amerika. Kita menyatakan pandangan kita. Siapa saja yang memusuhi umat Islam, yang mereka membunuh umat Islam, sama ada dia Amerika atau dia Rusia, ataupun dia mengaku dia Islam, kita tetap menolak dia. Walaupun dia mengaku dia orang Islam, apabila dia menumpahkan darah umat Islam, kita tak ada kompromi. Walaupun mengaku orang Islam. Yemen's former president, Abdullah Saleh, has formally announced an alliance with the rebels. The Houthis have been supported by forces still loyal to Saleh, who was ousted 3 years ago after a popular uprising. It comes after the Saudi-led coalition bombed his home in the capital, Sana'a. The UN's top relief official has accused the Saudi-led coalition of violating international humanitarian law by indiscriminately bombing residential areas in Yemen. Also, Iyad Nasser, who's from the UN Office for the Middle East and North Africa, says those behind the airstrikes should be held responsible. Any indiscriminate attacks against areas where civilians are located, bombardments, shelling, acts of hostilities, not targeting precisely military objects, they are considered in violation of IHL. When the time comes and the United Nations or the Security Council, they will look into the violations. Any party to the conflict that has committed violations of IHL should and has to be held responsible. Amid the destruction caused by the airstrikes, locals in Sana'a are doing their best to go about their daily lives. Yemen-based journalist Mohammed Al-Attab talked to some of them.
Because of the fuel shortage, people here are trying to find different alternatives to continue their works. It's not as good, but it has enabled us to keep up our work amid severe shortages of diesel and other fuels. It has affected everyone. It has paralyzed public life, but we have to provide for our families and work with whatever we have as long as we are alive. We used to run our heating system on diesel, but due to the fuel shortage and the rising price of firewood, we started using discarded motor oil as fuel for the heating system. For the moment, that is the best solution for us to keep our family going and get through this crisis. Here we are in the old city of Sana'a. This is one of the old shops for grinding oil and cereals. We would like to talk about how they are finding this as a best alternative for the people. We have brought back a traditional grinding method using a camel. It goes back a long way to Yemen's oldest civilizations. And now the skills of our ancestors have become useful again despite modern technology. In the store we also sell various oil-based products. We supply families and mosques with lighting oil. We are self-sufficient and can survive any product bans. A report from Yemen-based journalist Mohammed Al-Attab, who was talking to some of the locals living in Sana'a. Terdahulu, Datuk Seri Najib dan delegasi mengadakan pertemuan dua hala yang berlangsung selama 45 minit. Kami berdua bersetuju bahawa keadaan hubungan antara Malaysia dan negara China berada di tahap yang paling tinggi dalam sejarah. Presiden Xi telah menyatakan bahawa kerajaan China akan memberi keutamaan yang tinggi, will accord a high priority kepada hubungan dengan negara Malaysia.